Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Grup Q, Kumpulan Kuantan, akan membentangkan undingan dua hala Kerajaan Malaysia dan Indonesia bagi Kepulauan Sipadan dan Ligitan. Nama saya Nik Muhammad Safwan bin Ahmad, nombor metrik 266152. Dan ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang. Okey, yang pertama Amirul Zamri bin Afendi 259809, Raja Nur Hazwani binti Raja Abdul Halim 260189, Nur Afiqah Najwa binti Hasin 266179, Muhammad Hassan bin Amran 266949 dan Juniza binti Ismail 265965. Di sini kumpulan kami akan menerangkan berkaitan dengan kriteria penting dalam perundingan, pengenalan kepada konflik dan keperluan rundingan, pihak yang terlibat dalam proses perundingan, proses dan cabaran perundingan, hasil rundingan, kesan penting di alam diplomasi dan undang-undang antarabangsa, perbezaan proses rundingan antara Malaysia dan Jepun, dan akhir sekali adalah kesimpulan. Okey, pengenalan berkaitan dengan tugasan ini adalah rundingan didefinisikan sebagai salah satu proses perbincangan dua hala bagi individu atau pihak yang berbeza bagi menyelesaikan sesuatu ataupun pertikaian, dengan kata lain, untuk mendapatkan kesepakatan bersama, menyelesaikan masalah ataupun konflik. Di dalam proses perundingan yang berlaku, setiap pihak akan sedaya upaya mencuba untuk berunding dengan pihak yang lain bagi memastikan proses perundingan itu mencapai kata sepakat ataupun persetujuan bersama merujuk kepada hujahan serta justifikasi masing-masing. Proses perundingan ini juga adalah satu kaedah yang terbaik bagi memastikan tiada pertelingkahan ataupun perasaan kurang senang wujud di antara kedua-dua pihak yang bertelagah di dalam sesuatu perkara. Pada tahun 1996, Oliver menyatakan bahawa proses perundingan adalah satu kaedah yang membuka peluang kepada kedua-dua pihak untuk menyelesaikan sesuatu isu pertelingkahan melalui perundingan ataupun kuasa. Dan pada tahun 1993, Johnson telah menyatakan salah satu interpretasi yang bergerak seiring dengan objektif ataupun matlamat dengan cara rundingan, perjanjian di antara pihak yang mempunyai konflik ataupun isu berbangkit. Dan akhir sekali, menurut Brown pada tahun 1979, proses yang diwujudkan dengan berpaksikan hubungan yang sama rata melalui kebergantungan dan proses komunikasi yang terbuka, maklumat yang pelbagai dan sekaligus memberikan isyarat dalam mendapatkan penyelesaian bagi konflik yang dihadapi oleh kedua-dua pihak. Melalui kaedah perundingan ini juga, kesemua pihak yang terlibat akan memastikan beberapa perkara yang tidak diingini berlaku seperti pergaduhan, pergeseran, peperangan dan sebagainya. Dan kesemua pihak yang berintisipasi atau akan cuba untuk memberikan hujahan yang terbaik dan akan berkompromi di antara satu sama lain dan sekaligus mencapai objektif ataupun matlamat rundingan. Seterusnya kawan saya akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan part lain. Assalamualaikum semua. Nama saya 25909, Amir Zamir Afandi Azman. Saya akan sambung perancangan daripada teknik mengenai kriteria penting dalam perundingan. Masa dalam proses perundingan yang berlaku antara Malaysia dan Indonesia, beberapa kriteria penting perlu ada bagi memastikan proses komunikasi antara dua pihak ni menjadi lancar dan mencapai kata sepakat yang menguntungkan dua-dua pihak. Kriteria ini akan mempengaruhi keputusan yang akan dicapai dalam proses perundingan tersebut. Dan kesemua kriteria yang
ditentukan adalah sangat perlu untuk diberikan penekanan utama sebelum proses perundingan itu berlaku. Masa dalam perundingan ini, model komunikasi yang digunakan adalah model BATNA yang diperkenalkan oleh Fisher dan Urey pada tahun 1981. Dalam model BATNA ini terdapat 7 kriteria yang penting yang perlu diambil kira oleh ahli perundingan bagi mendapatkan hasil dan keputusan yang terbaik di antara dua-dua pihak. Antara kriteria yang dinyatakan dalam BATNA ini adalah yang pertama, iaitu keperluan untuk berunding di mana kedua-dua pihak perlu tahu isu atau permasalahan yang utama bagi konflik yang timbul. Yang kedua pula ialah pemilihan data di mana kedua-dua pihak perlu mendapatkan atau menyediakan data-data yang terbaik bagi memberikan hujah yang betul dan tepat semasa proses perundingan antara dua pihak berlaku. Kriteria yang ketiga pula ialah pemilihan pendekatan atau tempat perundingan sangat penting di mana ianya akan mempengaruhi proses perundingan yang akan berlaku. Tiga-tiga elemen yang saya sebutkan tadi tu dikaji oleh Carnival melalui hasil kajian beliau di mana beliau menyatakan ketiga elemen itu memberikan peranan yang sangat signifikan dalam menentukan strategi yang akan digunakan oleh perunding semasa proses berjalan. 4 kriteria lain pula ialah pemilihan pendekatan, pemilihan ahli perundingan, pemilihan peralatan ataupun perkakasan, dan proses perundingan. Yang terakhir adalah pengesahan dan persetujuan hasil perundingan antara dua pihak. Kesemua kriteria ini adalah merupakan strategi awal yang perlu disediakan oleh perunding sebelum sesi perundingan antara kedua pihak itu berlaku. Kriteria yang utama perlu dihalusi adalah perancangan yang komprehensif adalah strategi yang paling wajib disediakan oleh perunding bagi memastikan hujah yang disampaikan itu dapat diterima oleh kedua-dua belah pihak. Keperluan menjadikan maklumat yang lengkap dan hujah yang akan digunakan adalah tindakan yang terbaik bagi mempertahankan hujah yang diberi semasa proses perundingan tersebut. Dan tempat yang kondusif juga tempat kondusif dan yang terbaik juga adalah antara kriteria yang utama semasa proses perundingan antara kedua-dua pihak yang akan menjadikan proses itu lancar dan berkesan. Seterusnya, kawan saya akan sambung pada tajuk yang lain pula. Pengenalan kepada konflik dan keperluan rundingan, iaitu perubahan ini memberi tempias kepada hubungan dua hala antara Malaysia dan Indonesia, dan antara banyak negara di dunia ini termasuklah di antara Malaysia. Isu pertelingkahan serta persempadanan negara antara Malaysia dan Indon berlarutan hingga tahun 1996. Terlingkaran ini adalah merujuk kepada tuntutan bersama oleh Malaysia dan juga Indonesia ke atas Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan yang berada di perairan Sabah. Sebanyak 3 sesi perundingan tidak rasmi yang telah diadakan antara Kerajaan Malaysia dan juga Indonesia di antara tahun 1992 dan 1994 menemui jalan buntu di mana tiada kesepakatan yang dapat dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak berkenaan. Sesi rundingan ini diteruskan melalui wakil peribadi masing-masing, iaitu Anwar Ibrahim pada masa itu, Timbalan Perdana Menteri yang mewakili Malaysia, dan Mordiano yang mewakili Indonesia selaku menteri dan juga setiausaha. 4 pertemuan ini telah diadakan pada Julai dan September pada tahun 1995 di Jakarta dan September dan Jun tahun 1996 di Kuala Lumpur. Dan mereka bersetuju dan bersepakat untuk menyatakan kepada Perdana Menteri pada masa itu, Mahathir Mohamad, dan juga Presiden Suharto untuk kedua-dua pemimpin yang berkenaan untuk mempertimbangkan serta mempersetujui bagi membawa konflik dan rundingan bagi tuntutan ini ke Mahkamah Pengadilan Antarabangsa
bagi memutuskan negara mana yang mempunyai hak serta kedaulatan kepada kedua-dua pulau tersebut. Pihak yang terlibat dalam rundingan iaitu Pulau Sipadan dan juga Ligitan, iaitu pertama fasa awal konflik ini melibatkan kerajaan Malaysia, Indonesia juga Filipin. Yang fasa kedua, sebanyak 2 sesi rundingan yang telah dijalankan oleh kedua-dua kerajaan yang bertelingkah ini memperhalusi kandungan perjanjian kebenaran yang perlu untuk ditandatangan sebelum disahkan untuk digunakan pakai sebagai dokumen yang sah oleh pihak ICJ sebelum meneruskan proses keadilan tuntutan. Fasa yang ketiga pada tahun 1997, 31 Mei, Malaysia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri iaitu Abdullah Ahmad Badawi telah menandatangani perjanjian khas yang berkenaan dengan kerajaan Indonesia dan diwakili oleh ahli pihak yang terlibat dalam perundingan itu kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Indon secara serentak telah menyerahkan kepada pihak ICT untuk memorandum bertulis iaitu pada 2 November tahun 1999 dan 2 Ogos tahun 2000 dan last kali pada 2 Mac 2001. Proses dan cabaran perundingan. Sepanjang proses perundingan di antara kedua-dua kerajaan ini, pelbagai masalah dan cabaran yang berlaku dan perlu diatasi dengan cara dan juga pendekatan yang profesional di antara kedua-dua belah pihak bagi memastikan keamanan dan keharmonian serantau dapat dikekalkan. Walau bagaimanapun, sepanjang proses rundingan terdapat beberapa isu dan kejadian yang berlaku. Antaranya ialah wujudnya pelbagai sesi protes dan aktiviti provokasi dan tunjuk perasaan. Tujuannya adalah untuk menuntut kerajaan Indonesia untuk bertindak lebih tegas terhadap tuntutan yang dibuat oleh Malaysia. Dalam eksperimen tersebut juga telah mendesak kerajaan Indonesia untuk mengambil jalan yang sedikit keras dengan melakukan transparansi kepada Malaysia seperti mana yang pernah dilakukan oleh krisis atau konflik yang berlaku. Ini telah menyebabkan pembentukan undang-undang bagi zon ekonomi eksklusif ZEE bagi negara masing-masing Malaysia dan Indonesia di perairan Laut Sulawesi pada tahun 1980. Seterusnya ialah hujahan kerajaan Malaysia. Okey, setelah kedua-dua buah negara telah bersetuju untuk membawa pertelingkahan serta kegagalan di dalam proses rundingan dua hala ke peringkat yang lebih tinggi iaitu antara ICJ. Okey, di antara hujahan kerajaan Malaysia adalah penyerahan kuasa oleh Sultan Sulu 78 Amerika Syarikat, United Kingdom, Ireland Utara dan yang terakhir adalah kepada Malaysia pada tahun 1963 di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Di antara hujahan yang lain adalah yang dikekalkan oleh kerajaan Malaysia adalah Pulau Sipadan adalah salah satu pusat pengumpulan telur penyu dan menjadi aktivitas oleh pesawat di mana pihak Borneo Utara British BB yang tertinggal negeri Sabah telah memperkenalkan akta atau ordinan bagi pemeliharaan penyu pada tahun 1917 dan ordinan yang tersebut telah terpakai sehingga tahun 1950-an. Dan seterusnya, Pulau Sipadan juga telah diwartakan sebagai kawasan perlindungan burung oleh pihak Borneo Utara pada tahun 1933. Pulau Sipadan itu sebagai salah satu kawasan tinjauan bagi aktiviti-aktiviti yang berkaitan maritim. Seterusnya adalah hujahan kerajaan Indonesia 4 dan Long 10 yang selari dengan utara yang mana mereka menyatakan
Dengan kedudukan ini menjadikan Indonesia adalah pemilik kepada kedua-dua pulau ini dan berpandukan kepada prinsip uti possidetis juris. Selain itu, kawasan kepulauan itu juga telah lama digunakan oleh rakyat Indonesia sebagai kawasan bagi sumber perikanan sejak turun ke temurun. Dan terakhir adalah Indonesia adalah pewaris kepada Sultan Bulungan yang mana beliau telah mentadbir pulau-pulau itu sebelum ia menjadi naungan jajahan pihak Spanyol pada tahun 1878. Dan seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Afrika Najwa 266179. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang hasil rundingan. Proses rundingan yang panjang bagi tuntutan di antara kedua-dua buah negara ini telah membawa pertikaian kepada pihak yang ketiga bagi membuat keputusan. Okey, merujuk kepada sesi rundingan dan juga perbicaraan di Mahkamah Antarabangsa ICJ, pihak ICJ tidak mengambil secara melulu kepada hujahan kerajaan Malaysia yang menyatakan kedaulatan ke atas Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan yang mewarisi hak milik yang sah melalui unsur galuh serta perjanjian mulai dari awal 1878 sehingga 1963. Seterusnya adalah Mahkamah Antarabangsa memperlihatkan dan menilai kepada justifikasi yang telah diberikan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui faktor kawalan efektif amalan pemerintahan sebenar yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan Malaysia di mana faktor ini adalah merujuk kepada objektif dan juga matlamat sebuah negara bagi sebuah kawasan pentadbirannya. Dengan menyatakan dengan bukti yang kukuh bagi kewujudan aktiviti-aktiviti yang tertentu di kawasan yang berkenaan yang telah lama dijalankan. Okey, pihak mahkamah menyatakan bahawa tindakan dan juga langkah yang dijalankan serta diambil oleh kerajaan Malaysia termasuklah dengan penyediaan atau pewujudan peraturan serta kawalan terhadap aktiviti seperti pewujudan rezak bagi burung di Pulau Sipadan, aktiviti pengutipan telur penyu di Pulau Ligitan adalah menjadi asas yang penting bagi pelakuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh seorang pentadbir atau pengawal yang mempunyai kuasa dan mewujudkan peraturan yang berkesan efektif di kawasan atau wilayah pentadbirannya secara jelas. Okey, yang seterusnya. Proses rundingan yang panjang bagi tuntutan di antara kedua-dua buah negara ini telah membawa pertikaian kepada pihak yang ketiga bagi membuat keputusan. Hasil daripada proses rundingan dan juga hujahan bagi sesi perbicaraan yang tersebut adalah telah menurunkan serta menyatakan kehakimannya pada tarikh 17 Disember 2002 melalui undi majoriti 16/1. Mahkamah telah memutuskan di mana kerajaan Malaysia adalah penemuan kepada kedaulatan yang sah bagi Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Seterusnya, kesan penting di alam diplomasi dan undang-undang antarabangsa. Setelah kes pertikaian dan juga konflik perebutan bagi Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan selesai dan berjaya dijalankan dengan proses yang aman di antara kedua-dua buah negara melalui undang-undang antarabangsa, ini menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia telah mengambil langkah yang berani yang tidak pernah berlaku di mana-mana negara di Asia Tenggara. Ini sekaligus memberikan contoh yang sangat baik dan bagi sebuah negara yang sedang berkonflik. Implikasi ini menunjukkan rundingan yang baik dapat menghasilkan satu proses rundingan yang menang oleh kedua-dua belah pihak. Walaupun sepanjang proses perundingan yang dijalankan ini mendapat campur tangan daripada pihak kerajaan Filipina, di mana mereka telah menerbitkan satu situasi yang tidak disangka, di mana mereka telah menuntut Sabah sebahagian daripada kawasan daulat mereka walaupun secara tidak langsung ia sedikit sebanyak mengganggu proses rundingan yang telah sedang dijalankan. Okey, Malaysia juga sebulat suara membantah permohonan Filipina dan menghalang bagi penggunaan artikel 62 status ICJ sebagai alasan dan juga saluran bagi menyatakan tuntutan mereka terhadap negeri Sabah. Okey, seterusnya saya berikan slide ini kepada Hasan. Okay, terima kasih kepada Puan Afrika Najwa. Nama saya Muhammad Hassan bin Amran, nombor matrik 266949. Jadi saya akan baca bahagian perbezaan proses rundingan Malaysia dan Jepun. Proses rundingan atau komunikasi rundingan adalah berbeza di antara sebuah negara dengan negara yang lain. Environment content
yang bermaksud konteks persekitaran yang mempengaruhi kuasa dan melangkau batas kawalan pihak yang terlibat dan sangat mempengaruhi proses perundingan. Immediate konteks faktor-faktor persekitaran yang boleh dikawal dengan menggunakan pendekatan yang tertentu seperti contoh kuasa tawar-menawar, relatif hubungan antara perunding dan juga tahap konflik yang berlaku. Sebagai contoh, satu, mempunyai gaya perundingan yang unik di dunia dan ianya sangat berbeza dengan negara jiran mereka seperti Taiwan dan Korea. Membuat keputusan adalah mengikut kepada pengamalan budaya di mana mereka mendapatkan suara ramai. Mempunyai sifat sangat malu dan merasakan diri tidak beretika sekiranya mereka menukar keputusan yang telah dibuat. Keempat, mementingkan matlamat kumpulan, suara ramai dan berorientasikan hierarki. Kelima, terkenal dengan sifat dan sikap sopan yang mana menekankan sifat ini bagi mengelakkan konfrontasi. Keenam, penekanan dalam mewujudkan hubungan dengan suara ramai di dalam semua persekitaran dan keadaan. Ketujuh, komponen interpersonal di mana mereka tidak meletakkan nilai yang besar bagi pengucapan yang diutarakan. Kelapan, menitik beratkan sifat yang sopan dan adab di dalam proses komunikasi atau perundingan. Kesembilan, menolak konflik yang berpanjangan dengan menyatakan dalil-dalil atau usul rujukan dalam menyuarakan tentangan. Dinyatakan rujuk kepada proses perundingan dan juga perundangan di antara Malaysia dan juga Indonesia adalah sangat baik dan harmoni. Kedua-dua kerajaan juga telah menunjukkan sikap dan sifat yang profesional di dalam menangani konflik yang berprofil tinggi dan menghormati jiran tetangga, yang mana bagi memastikan hubungan kerjasama di antara Malaysia dan juga Indonesia tidak renggang dan menyebabkan permusuhan. Selain itu, pada proses perundingan ini juga, bagi konflik yang telah dihadapi oleh dua negara ini, ternyata Malaysia telah mendapat kemenangan yang bermaruah tanpa ada persengketaan ataupun pertumpahan darah yang menyebabkan keadaan menjadi tidak harmoni. Kerajaan Malaysia yang sangat berpegang teguh kepada penyediaan hujahan yang kukuh di dalam proses perundingan dan juga perbicaraan dan melalui prosedur undang-undang antarabangsa yang betul. Kesan bagi kejayaan ini boleh dijadikan sebagai satu kes rujukan kepada lain-lain negara dalam mempertahankan kedaulatan ataupun mempunyai isu dan juga permasalahan serta konflik yang sama. Dengan proses perundingan dan tawar-menawar ini juga akan menjadikan hubungan bilateral antara negara lain ataupun negara jiran, menjadikan kestabilan rantau dapat dikekalkan serta ditambah baik bagi kemudahan generasi yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.